Jadi nak dapat hak bahagia kedua ni, iaitu bangun pada waktu malam tu, hakikat sebenarnya kita nak ingat kepada Allah dan sesuatu yang berkait dengan pergerakan kita menuju ke hari akhirat. Sebab tu kita ingat, ni biasanya ulama sebut beginilah, kita ingat keberadaan kita. Sekarang ni kita berada di alam musyahadah. Sebelum ni saya telah sebut, tak ingat dalam kitab ni ataupun kitab asal lagi tu, bahawa salah satu maksud ingat kepada mati ni ialah ingat kepada pergerakan alam yang kita lalui tu. Pertama sekali alam arwah, yang kedua alam rahim, yang ketiga alam musyahadah, seperti yang kita berada sekarang ini, yang keempat alam barzakh, iaitu alam kubur itu, dan yang terakhir disebut sebagai alam akhirah. Itu tak akhir, dia berakhir di situ. Situ tu dia penentuan hidup manusia yang sebenar. Hak di dunia ni bukan penentuan sebenar. Mana kita hidup sekarang ni masih dalam musafir, masih dalam perjalanan. Benda perkara tu dia ingat, mesti ingat. Tu. Jadi mungkin malam pertama buat tak ingat, malam kedua kalau kita berterusan pada istiqamah itulah Allah beri qiyam, nilai kepada qiyamul lail kita itu. Allah akan beri satu qiyam kepada qiyamul lail kita itu. Jadi di sini dia buat selepas ni lah. Poin yang kelima tu dia ada tambahan maklumat berkait dengan ni juga. Kenapa penting sangat kita berkhulwah pada 1/3 akhir malam itu. Dia kemukakan hadis yang mutawatir di bawah tu. Baik, seterusnya. Baik, yang kelima, faedah yang kelima ataupun hikmah yang kelima, perlu juga kita tahu. Jadi khulwah tu apa maksud? Apa maksud menyendiri itu? Ataupun tahannuth disebut dalam setengah riwayat. Tahannuth itu mana duduk berseorangan, jauh daripada hiruk pikuk bandar, kita kata jauh daripada keluarga, duduk seorang. Tu. Kerana pada waktu ni sebelum Nabi terima wahyu, Nabi berada di Gua Hira seperti yang sedang kita bincang. Jadi apa maksud sebenarnya? Untuk apa tujuan itu? Yang dimaksudkan dengan menyendiri yang dianjurkan oleh syarak adalah meluangkan waktu untuk beribadat kepada Allah dan menjadikan ibadat ini sebagai sarana, iaitu perantaraan ataupun faktor yang boleh menambah ketaatan dan untuk menghadapi rintangan kehidupan dunia. Tu maksudnya. Sebab itulah setengah-setengah ulama dia kata bangun pada waktu malam 1/3 akhir itu ialah untuk mengumpulkan tenaga. Sebab umat Islam ni dia perlu ada tenaga dalaman itu. Tu. Sama ada kita sebut sebagai spiritual ke atau apa, kuwah ke, energi ke, ikutlah. Maknanya semangat, himmah. Nak mengumpulkan hal tu. Sebab tu bangun pada waktu malam itu dia buat ibadat. Dan ibadat pada waktu dia tak sama dengan hal kita buat di masjid sehari, dia tak sama. Walaupun tidak boleh beriktikaf di rumah kita, tetapi kesan dia lain. Itu yang dimaksudkan di sini. Jadi kalau seseorang buat sekali dua, dia tak akan dapat tak akan dapat kelebihan itu. Hak ni dia dapat bila dibuat secara berterusan. Secara berterusan baru dapat. Jadi Nabi SAW menyendiri di Gua Hira sebelum masa kenabian ataupun di ambang kenabian. Adapun setelah kenabian, maka bentuk khulwah Nabi itu berubah dan caranya berganti dengan bentuk salat tahajud, qiyamul lail ketika manusia tidur. Dia jadi berubah. Sebab tu kita tak dapat satu maklumat pun selepas Nabi jadi Nabi, dia masih pergi lagi. Tahun kedua, kita kata tahun pertama kenabian, tahun kedua dan seterusnya, tak ada. Padahal kita kata di Kaabah tu penuh dengan berhala, tapi Nabi tetap juga berada di perkarangan masjid itu dekat dengan Kaabah. Kadang-kadang berubah-ubah berdasar pada misalnya waktu ni bayangnya berada di mana, Nabi duduk di situ. Kalau sebelah petangnya Nabi pindah melihat kepada bayang Kaabah itu, itu disebut. Padahal sekitar tu penuh berhala, maknanya Nabi duduk di situ. Kalau siang hari di rumah dia lah. Itu cara Nabi SAW. Jadi sebelum itu salat tahajud adalah sebuah kewajipan,
tahajud ini sebuah kewajipan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga umat. Kemudian selepas tu dia menjadi sunat muakkad kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kebanyakan ulama kata solat tahajud tu wajib seterusnya sampai Nabi wafat, wajib untuk Nabi. Ada yang kata tidak, dia lebih ringan daripada sebelum itu. Macam-macam lah pandangan ulama. Tapi jumhur kata tidak, wajib. Wajib. Jadi khulwah yang dimaksudkan di sini bukan khulwah model sufiah itu. Bukan seperti mana golongan sufi ataupun golongan tarikat itu, bukan itu yang dimaksudkan khulwah di sini. Tidak. Dan cara-cara yang menyimpang itu, sehingga tidak solat berjemaah, tidak solat Jumaat dan sebagainya. Duduk pula lama, setengah tu 5 tahun. Ada di Malaysia kita sampai 5 tahun. Anak kenal lah 5 tahun, tak tahulah anak murid di situ 5 tahun duduk dalam hutan. Katanya dia buat macam rumah kecil atas pokok. Dia duduk situ 5 tahun. Lepas tu anak murid dia kata, jadi anak murid ni buat gila dia, pergi hantar makan ni, tak makan lah apa pun ni, pergi hantar makan ni. Anak pun tak tahulah lagu mana cara hidup dia tu, nak buang air macam mana, tak tahulah macam mana cara hidup dia. Betul ke tidak tu anak murid dia cerita. Dan bila dia sakit, dia mari buat rawatan di hospital Perdana. Tu sebab masa dia mari tu diberitahu pada anak, sebab anak pernah cuba nak rapat dengan dia juga, kita pergi kenal lah dia, tapi kita tengok ni lain macam gitu ni. Jadi tak berani. Banyaklah perkara pelik-pelik semasa kita bersama dia tu. Baik, tak apalah. Jadi benda tu tidak pernah sabar. Kita kena fikirlah kehidupan Nabi ajar lagu mana, dan kehidupan sahabat hidup macam mana, dan kehidupan sahabat itulah yang diperakui sebagai baik, mendapat redha daripada Allah. Lagu mana? Kena baca tu, kena buat kajian tu. Kalau kita tidak buat kajian sendiri, baca ulama pada dah sebenarnya, baca ya. Kita boleh buat perbezaan. Di mana cara khulwah Nabi selepas Nabi jadi Nabi itu ialah bangun pada 1/3 akhir malam untuk salat ketika manusia semua sedang tidur. Dan pada waktu itu Allah turun seperti turun ke langit dunia, turun ke bumi seperti yang disebutkan dalam hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu an, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Jadi turun tu apakah Allah sendiri yang turun ataupun turun rahmat itu menjadi khilaf di kalangan ulama. Ada tidak nak bincang di sini. Tapi kebanyakan ulama dan salaf kita dulu dia kata Allah turun. Turun bagaimana? Atau tanya Allah sendiri. Tak tanya kawan. Kawan ayat benar tak percaya kok. Tanya Allah sendiri. Sebab kawan tak tanya, kawan terima begitu ya. Dan Allah kata dia turun lagu mana? Wallahu a'lam. Jadi orang yang terima Tuhan turun tu, Allah sendiri turun secara hakikat. Turun macam mana? Dia kata tak tahu. Apa kita kata Tuhan turun? Sebab Allah sebut dia turun. Setengah orang tu dia kata tak bolehlah jadi super makhluk. Awak tu itu bukan saya. Kalau saya tak tergambar apa seperti turun dari tempat tinggi ke tempat rendah seperti berlaku pada makhluk, saya tak tergambar begitu. Dia kata kalau turun tu begitu, awak tak sepakat atau pakai kaedah lain? Awak pakai kaedah turun rahmat, nuzulur rahmah. Apakah tu? Selebih lama untuk awak yang ada penyakit tu. Kena sebut gitu tu. Takut dia tak sedar dia ada masalah. Kena sebut gitu. Kalau tidak, dia jadi sangka buruk pada orang lain. Jadi kalau kita nak terima pandangan yang kata turun tu bukan hakikat secara majas, tak apalah awak pakal. Dan ramai juga ulama berpendapat gitu. Simple yang masalah ni. Kecuali memang kita ni daripada kecil suka bal ya. Dia terbawa-bawa sampai tua. Itu lain cerita. Balas sore lah. Ni masalah orang kita ni. Macam-macam dia kata. Saya dengar sendiri. Siapa dia kata pokok kita ni pokok Tuhan turun dia tu. Dia kata gitu. Tu cerita lama dah tu. Tapi kita pendengar berat nyakit pokok ni. Kita tak terbayar pun. Turun semua makhluk tu. Sebab tu guru katalah, bila kita sebut muka kuala, ada orang jenis penyakit jiwa dia nampak semua muka mak dia tu masalah besar tu. Orang sebut muka kuala, dia nampak semua muka mak dia. Siapa dia bermasalah sebenarnya? Dia lah. Orang lain tak nampak semua muka mak dia tu.
No, muka kepala, sepuluh kaki kursi, dia nampak sepuluh kaki cik dia. Ni masalah besar kan ni. Dia gitu ya sebenarnya. Kita terima hadis ni 29 orang riwayat daripada sahabat. Sahabat riwayat ni 29 orang. Hadis ni termasuk mutawatir. Sebab tu dia kata kita tak tahu turun, cuma takwil. Turun itu turun rahmat. Sebab kata Tuhan mari wajaa rabbuk wajaa amru rabbik. Gitulah. Tak apalah nak pakatullah gilah. Sebab tu masih lagi bukan dalam usul furu' akidah. Tolak Tuhan turun tu, tolak menafikan turun tu tak lihnya. Bentuk turun tu ulama berbeza pandangan. Tak apa tu. Kita kata begitu pun setengah orang tak suka. Dia apa kata begitu, dah Tuhan turun. Ikutlah lagu mana, pakai gigi lagu mana. Cuma kita nak ayatnya yang jelasnya pada setiap malam 1/3. Waktu malam tu waktu mana pun khilaf lagi. Apakah selepas maghrib turun selalu? Turun tu sedetik ataupun sepenuhnya satu malam ataupun beberapa ketika, beberapa waktu, khilaf ulama lagi tu. Tujuan apa? Supaya kita mengambil peluang yang lebih banyak masa untuk beribadat pada waktu malam. Dan yang banyak agaknya ada lah tu kena tu. Gitu. Supaya kita Lailatul Qadar lah. Kalau 10, kalau kita terima pendapat jemu 10 akhir Ramadan lebih berkemungkinan besar. Enggak 10 akhir ni, mana 10 malam tu. Tak 10 malam kami cari tak sunat tu semua tu supaya kita memperbanyakkan, mengambil waktu yang maksimal supaya harap pentingnya lah kalau ambil sikit-sikit kemungkinan untuk dapat tu lebih rendah. Tu hikmah Allah sembunyikan dengan tepat. Kalau Allah sebut, kalau Nabi sebut dengan terang pukul 4 pagi tak lebih tak kurang. Ada hadirat memang kau tijab sah kepuk saya dengan tu kau tijab mesti bangun sebelum pukul 4 sebab ni time ni sebab nak tunggu 12 detik 12 malam. Lepas tu jadi kau ibadat. Kalau tidak bukan itu ibadat dia tidak time. Kecuali mana tidak bermusim gitu, itu hikmah dia. Tapi hak ni siapa pekat mutawatir 29 orang sahabat riwayat ni antaranya Abu Hurairah. Gapo dia? Maksud nuzul Allah itu. Allah turun seperti yang disabdakan dalam hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, mafhumnya Allah Taala turun setiap malam ke langit bumi, langit dunia lah, pada waktu sepertiga malam, sepertiga akhir malam. Kemudian Allah berfirman, siapa yang meminta kepadaku, aku akan penuhi permintaannya. Siapa yang memohon kepadaku, aku akan penuhi permohonan dia. Siapa yang beristighfar, aku akan ampuni dosanya. Sebab tu ulama kata ni waktu memang mustajab. Jadi nak dapat tu, bila kata bangun dia kena tidur dulu lah. Dia kena tidur dulu. Kena tidur dulu. Itu sunnah Rasulullah tu, nak bangun malam tu kena tidur. Sebab dia panggil bangun. Bila bangun nak tidur dulu. Kalau tak tidur tak panggil bangun. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ini dia sebab telah anak sebutnya sebelum kita begini. Kalau kita perhati ke dalam kalau kita ngaji semua, kalau tidak semua tipe, kalau kena molek dengan huraian ulama, sebenarnya apa yang pokok kalangan sufi, kalangan tariqah kita kata, pokok tarikat ni, hak dia nak tu semua ada dah dalam ajaran Nabi. Maksud dia tu dia suluk, dia apa maksudnya tak? Lawan nafsu dengan cara dia sendiri tu dah. Hak tu ada dah Nabi ajar, cuma dengan cara Nabi. Hak cara Nabi itulah kita nak. Misalnya kita kata apa yang nak menghasilkan diri masyarakat masuk dalam dua bidang sembunyi topi patah nak menyendiri apa tu nak menyendiri nak masalah diri nak menyadari nak mengisah diri semua tu Nabi buat, cuma Nabi buat Nabi buat sebab dia Nabi buat dengan cara yang dikehendaki oleh Allah. Jadi kalau kita tengok Nabi buat tu dah bertajuk itu tiap bulan di mana di rumah. Jadi kalau kita nak ambil maksud pokok sufi tu boleh jelas ada Nabi ni. Sebab tu bagaimana orang yang mempertikaikan sufi ni cara dia tu berat ulama. Kalau ihsan ilahi zahir dalam kitab dia tu dah dahsyat. Siapa tu guru kita kata bila dia tulis kitab kegelakkan pokok sufi dah, siapa bergegar
Popok Sufi nak jawab tadi. Kemah hujah dia. Tu. Sebab dia bukan tentang ibadat, dia tentang cara tu. Awak nak ke dia sebenarnya pergi dalam gua tu, nak ke dia, cari dia. Sedangkan kalau awak duduk di rumah, awak dapat maksud tu dan lebih tentu dapat lagi. Sebab Tuhan Nabi buat, awak tak perlu tinggal semaya Jumaat, awak tak perlu tinggal tanggungjawab terhadap isteri, awak dapat juga pahala-pahala bermuamalat dengan manusia, jaga jiran, wis halal bila jumpa ni duduk seorang nak wis halal lagu mana. Anu rasa kalau orang pergi lagu tu tobik dia. Orang masuk lagu nak tobik dia. Mana ni ada orang ingat suara dia. Tu. Jadi banyak sebenarnya kalau buat cara dia tu hilang sunnah Nabi, banyak sungguh. Jadi benda-benda gitu tak betul. Jadi gapo dia sebenarnya dia nak kena baca lah. Kalau baca kitab-kitab sufi, dia buat gini maksud dengan ada belaka Datuk Nabi tunjuk, cuma dengan cara Nabi. Sekarang ni isu dia nak cara Nabi ke nak cara mana? Gitu dia akan katalah kepada kita susah, moga tidak bidah dia. Dia kata gitu, tak lagi. Kita kata dia Islam ni mudah. Tapi manusia ni gitulah dia. Anak jumpa dah ni, dia pergi mana pagi buta lagi. Anak sebut berapa kali dah. Kita tak akan asyik laut dia pergi, dia ajak kecek. Anak takut dia lama, tak ajak naik atas rumah. Kecek belah caca kita lengah atau berkursi. Tak lu, anak tak suruh dia naik atas rumah. Kata puak naik atas rumah ni, Kak Tari Zahur kali ni. Ya, siapa utina kata, lama ya. Duduk tanah tu. Kalau naik atas rumah, tak tahu. Gapo dia banyak kau lah tu lah. Siapa anak kata dia? Anak kata, dah hok entah buat ni ada dalil ke Nabi buat, sahabat buat. Dia kata hak ni bagai yang Nabi seruh pada ulama. Ya ulama mana buat cuba ya? Mana lebih tinggi saya nak wakar dengan ulama zaman ni? Saya nak wakar dia buat lagu tu. Paling tidak ada Masjidul Bait. Masjidul Bait ni satu rumah. Ataupun buat sedikit tambah sikit ruangan tepi tu khusus untuk tempat ibadat, dia panggil Masjidul Bait. Kau tu boleh kata sahabat sadar lah kau. Tapi di rumah tu bunyi orang baik tu orang gimana tak terjejak sikit pun amalan harian hak rutin tu. Tapi kalau pergi dalam gua lagu mana? Dulu kalau kita baca sejarah ni, anak baca sejarah, so, kita nak tahulah misalnya contoh kan? Kalau baca kita sufi memang jumpa lah ni. Misalnya Imam Ibn Taymiyah misalnya, dia berhadapan dengan apa ni? Orang-orang nak beribadat terlari, tak duduk bahaya ke tak duduk di masjid Mekah, pergi kaki bukit, Masjid Madinah, Masjid Mekah ada. Semaya situ satu semaya menyamai lebih pada 1000 rakaat. Satu semaya, bukan 1000 rakaat, 1000 kali. 100,000. 100,000. Dia kalau di Masjid Madinah 1000. Siapa 1,000? Kalau Masjid Madinah 1000. Dia boleh tinggal lagi. Hidup mana kaki gua? Kau tu Ibn Taymiyah marah tu. Cubanya kita kata Masjid Madinah, maknanya kita kata 1000 kali. Ni siapa 100,000? Berapa kali ganda tu? Mana ada tempat lain gitu. Tapi dia boleh tinggal. Tu Ibn Taymiyah kata memang sesat tu cara tu. Tak jadi kafir. Ibn Taymiyah tak kata kafir. Kecuali lah seseorang itu dia anggap Nabi buat tu tidak lebih baik dia, tu boleh jadi rosak akidah. Aku lebih baik daripada Nabi buat, tu buat aku ayat gini, tu boleh rosak akidah ni. Jadi maknanya apa saja yang maqasid tujuan dia, objektif apa dia buat tu sebenarnya ada tu Nabi buat, cara Nabi buat. Misalnya zikir, tak zikir, semua tu dia akan dapat dengan qiyamul lail. Sebab dia sebut pada Nabi kata zikir ni. Dia kata apa kita zikir tak berubah. Zikir mari masjid tak berubah. Apa sebab kita dia kata telah tengok memang tak lebat buah. Sebab tu Nabi kata antum a'lamu bi umuri dunia. Kamu lebih tahu urusan dunia kamu. Aku bukan suruh tadi aku tanya. Nak buat rumah nak tak dapur depan ke belakang. Tak ai tanya ustaz tu. Ustaz kata tak buat. Okey kedah kata mana. Kalau ustaz kata gitu tanya ustaz sangat. Engkau tak nak buat dapur tanya kita. Benda gitu ya dia. Baik, tak apa. Cuba tengok di sini Allah berfirman, Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alayhi warattilil qur'ana tartila inna sanulqi alayka qawlan thaqila. Wahai orang-orang yang berselimut,
Maksudnya Nabi SAW. Bangunlah untuk sembahyang di malam hari. Mana sedikit waktu. Tuan terjemah mudahlah, sedikit waktu daripadanya. Ataupun 1/2, 1/2, mana lebih banyak, ataupun kurangilah daripada itu. Bangun pada waktu malam. Ini kiranya mana kebebasan dia bangun pada waktu malam. Bangun sekejap tak apa dah, ataupun separuh, ataupun kurang daripada tu, ataupun lebih banyak daripada ikutlah. Dan bacalah Quran dengan betul. Dia ada terjemah berdasarkan Imam Qurtubi sebut tartil mana bil mujawidin ni. Ada terjemah gitulah. Warattilil Qur'ana tartila, dan baca Quran dengan betul. Sebab sini dia terjemah dengan perlahan-lahan. Dalam tartil sudah ada dah makna tidak cepat baca itu. Kalau mengikut Imam Qurtubi, dia kata maknanya warattilil Qur'an tartila, tartil bermakna bil mujawidin. Baca dengan tajwid. Tajwid ini merangkumi dah tu. Sesungguhnya kami akan menurunkan kepadamu perkataan yang berat. Di sini ulama kata wahyu lah. Cuma tak apalah, cuma hak nak daripada hak ni dalam perbincangan kita ni, maknanya perintah Allah kepada Nabi supaya mengambil mana satu waktu. Tak kira lah kalau boleh banyak-banyak, tak boleh sikit, ikut sekadar yang mampu. Maksudnya peruntukkan waktu malam, tidur dulu, kemudian bangun ketika dunia ni sunyi sepi. Pada waktu itu apa dia? Baca Quran. Dan kalau nak baca zikir lain pun boleh, tapi Quran tu tak boleh tinggal. Sebab tu Nabi baca Quran. Baik, qiyamul lail dan membaca Al-Quran adalah bentuk khulwah seseorang muslim yang dilakukan setiap malam dan sebagai bekal baginya dalam berdakwah kepada Allah. Ni kita kalau dekat subuh pun tak apa, biar dia bangun awal sikit. Dah tak boleh nak bangun terlalu awal, 2 rakaat pun tak apa dah, tapi biar tetap gitu. Kalau kita buat tetap, dia jadi mudah lah. Kalau nak tambah tu nak panjang sikit lagi. Jangan panjang lalu, muka tak biasa buat. Dia jadi lemah, jadi berasa dia tu tubuh dia tu pada mata itu muka tu tak biasa ni kan. Tak usah buat sikit-sikit. Baca ayat-ayat ringkas sudah. Sebab Allah tidak nak membebankan kita, orang lain boleh buat. Muka latihan lama dah. Qiyamul lail merupakan akhlak dan da'bus salihin, dia panggil da'bus salihin ni maknanya sudah jadi tabiat orang-orang salih. Itu da'bus salihin. Ibrahim bin Adham berkata tentang qiyamul lail, dia kata kita senantiasa dalam kenikmatan. Seandainya para raja dan anak-anak raja mengetahui kenikmatan yang kita rasa ni dengan bangun pada waktu malam ni, pasti mereka kedera kita dengan pedai-pedai mereka. Apa maksud dia ni? Anda tengok dalam internet dia punya kata-kata dia ni, bagaimana ulama maksud dia begini. Dia sebab biasanya orang yang berada dekat dan nikmat senang ni, anak-anak raja di istana, dia tak tahu kita lebih senang daripada tu lagi dengan kita beribadat pada waktu malam. Kalau dia tahu kita lebih senang pada, mesti dia deki, dia mari tangkap kita. Siapa begitu pada dak pun bakal dia nak isyarat ni bahawa raja pada waktu tu tak pakar. Sultan pada waktu tu memang jenis sultan bermasalah, raja bermasalah pada zaman dia tu. Boleh jadi isyarat situ. Bukanlah kata dia ni beci ke aja, tak. Boleh jadi perangai tu. Perangai tu jadi orang biasa sudah-sudahlah nak kita ni. Jadi gitu Lepas tu boleh rasa nikmat, boleh rasa senang lebih daripada siapa raja pedeki ni setara mana senang tu. Lepas tu kita maya tak ada senang rasa tu. Serabut buruk ada. Bangun tengah malam tak sekali ketiga ada awak tak erti. Bangun muka seminggu dah waktu litah bangun tu ada. Dia harap kena pula lepas tu. Tiba-tiba orang gini rasa nikmat sehingga kalau raja tahu aja deki. Lagu mana? Itulah. Bagi-bagi lagu ni, itulah sebab tu dalam kitab Bukhari kan dia buat halawah tu, halawatul iman. Makna orang sudah dapat kemanisan beribadat ni, bukan semua orang kan. Sebab sahabat Nabi, anda dah baca dalam kitab Syekh apa dah? Nahjul Balaghah tu, syarah dia pada. Dia apa boleh? Sahabat Muhammad ni, kalau saya nak bakal saya nak pun nak sabarlah. Bangun qiyamul lail pada waktu malam, siapa lama baca Quran. Ni hak sahabat-sahabat biasa, hak buta-buta huruf ni pun buat gitu juga. Sehingga dia kata sahabat Muhammad ni kalau musim perang, masa perang, malam tak tidur. Tidur sekejap je.
Lepas tu berkali puak dia gigi tengok lah tu, pergi tengok dia menyelinap masuk dalam kamp tentera. Dia tengok tengah malam duk tidur puak ni. Tak nak serai lagu mana puak bunyi, dia tak tidur. Makna khabar nak serai lagu mana kau nak serai pukul 4 pagi. Puak dia tak tidur. Puak dia duk tengok tu dalam kitab dia lah, Nahjul Balaghah tu. Dia kata kalau dia sujud atas dahi dia lengah ke dia buat gitu. Dia sujud atas ni kan, atas keng, atas pipi. Lepas tu bila dia rasa ilah ada lengah tu dia sujud mula tekak. Lama sujud. Dia sebut gitu. Sebab tu dia kata berat ni kita perang orang lagi ni. Orang jenis pasien hubungan dia dengan Tuhan dia sampai gitu sekali. Perkara itulah yang menyebabkan dia orang panggil timbul kehebatan sahabat dalam diri dia. Tu dia rasa takut. Tu dalam kitab dia, Nahjul Balaghah. Kitab tu dianggap seperti Bukhari dan sahihnya. Mengikut Syiah. Baik. Kita pergi seterusnya, permulaan wahyu. Kita pergi kepada tajuk seterusnya, permulaan wahyu. Bad'ul wahyi. Daripada Aisyah Ummul Mukminin rahimahullah radhiyallahu anha. Daripada Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha dia kata wahyu yang pertama yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dalam bentuk mimpi yang benar. Ar-ru'yatus sadiqah fil manam, itu mimpi yang benar ketika Nabi tidur. Dia tidak melihat dalam mimpi kecuali seperti falak, yakni pancaran cahaya ketika nak menjelang subuh itu, nampak terang gitu. Kemudian setelah itu dia suka menyendiri, dan dia menyendiri di Gua Hira. Selepas itulah jadi timbul perasaan untuk pergi, tak nak mengasihi dia pada masyarakat. Tu kan. Benda perkara-perkara gini kita akan tengok dalam hikmah ni, apa jadi kita. Sesuatu ni orang nak jadi baik ni dia ada sebab dia. Sebab tu kadang-kadang kita tak tahu. Sebab tu kita disuruh nasihat. Kalau orang berubah dengan nasihat kita, maknanya nasihat kita jadi sebab bersama pahala kita. Bersama pahala kita. Sebab dia jadi baik tu berkait dengan kita. Kita menjadi penyebab. Sebab kita nasihat, sebab kita derma pada dia, sebab kita beri hadiah. Sayyidina Umar dia pagi tu. Sayyidina Umar ni hadirat, moga dia duduk Madinah masa dia meretah ni. Dia nak buat lagu mana kepada keluarga dia supaya keluarga dia masuk Islam. Akhir sekali moga dia duduk Madinah. Dia hatah dia. Zaman Nabi dia buat gitu dah. Sehingga Nabi bui pada dia kain sutra ke dia hatah pada keluarga dia. Dia kata, Sayyidina Umar ni ingat kau dah popok kita bagus. Dengar jadi lembut hati ki hadiah gitu ya. Setengah-setengah manusia dia rebah dengan barang. Tapi jadi molek. Tak nanti kau berjuta kain selekat berboboh. Jangan main. Kehidupan manusia ni gitu hakikat kita tengok. Jadi disebutlah bahawa Sayyidina Umar ni dia berjaya mengislamkan saudara-saudara dia di Madinah tu hanya dengan hadiah sebagai hibah tu. Dia bagi, seolah ingat tak, tu dia panggil silaturrahim. Bersilaturrahim ada kebaikan dia. Cuba bayangkanlah dengan sebab hadiah masuk Islam, besar mana pahala Sayyidina Umar. Orang masuk Islam dia tertarik dengan cara dia layan masyarakat non-muslim itu. Baik. Dia bertakhannus atau khalwah lah di dalam Gua Hira itu. Sebab tu kalau kita pergi Mekah ni, kalau boleh naik lah, kalau gerak lah. Tinggi Ka'lah tu. Gua Hira tu. Berapa nak sebut ni? 900 anak tangga dah. 900 anak tangga. Terang naik sekali. Dia naik tak apa lah, turun orang buat turun tak apa. Ada orang buat turun, dia boleh naik, nak turun tak boleh. Buat turun. Anda antara pergi tangga dia kata jatuh dengan aku ni. Murid kita begini tak berat juga. 14 kali anak berhenti. Kita kira berhenti kalau kata berat nak turun tengah dah ni. Naik juga lelah jelah. Enggak bahagia tak pernah naik tangga. Bila naik ke sana duduk lama, mikir nak turun lagu mana ni. Turun dia berat lagi sebenarnya. Ada pula orang suruh pegang tangan dia. Kata-kata kita bermikir lama dia jadi pegang kita. Tak apa turun pegang 2 orang. Enggak mau jalan speed. Tu ya. Habis ada sekali tak apa, dia tidak sunnah pergi situ. Tapi bagaimana pergi kan ingat ke Nabi dia timur satu perasaan tu tak. Gitulah, tak ada salat-salat apa tak ada situ, tak ada sunnah
Salat sunat tak ada situ. Gitu saja. Cuma anda nak sebutnya kalau kita pergi, tapi kita apa yang berkaitan dengan Hira itu, gua Hira itu, seperti yang kita baca ni, tak ada langsung maklumat tu situ. Gitu ya. Tak terasa macam itu. Itu lebih baik. Baik. Sebelum meninggalkan keluarga ni, sebenarnya hadis belakang ni. Hadis ni cuma dia sebut ni secara umum gitu. Kita tak berasa ni riwayat Aisyah dalam Bukhari ni. Ini dalam Bukhari ada ni sebut ni. Jadi sebelum dia meninggalkan keluarga dia tu, dia bawa bekal lah makanan untuk beberapa hari. Kemudian Nabi kembali kepada Khadijah radhiyallahu anha, kemudian membawa bekal lagi untuk beberapa hari berikutnya. Itu terus berulang hinggalah datang kebenaran dalam kondisi ketika Nabi berada di Gua Hira itu. Malaikat datang. Malaikat datang dan berkata, ni macam-macam ni anda tengok dalam kitab lah. Berapa lama tu daripada Nabi mula bertakhannus tu, daripada takhannus tu, berkhuluwah itu sampai ni, semua kata 9 bulan, semua kata macam-macam, 9 bulan pun ada. Noyaknya hampir setahun jugalah. Itu ulama tidak sependapat. Tak apalah, kukuk mana pun malaikat datang dan berkata, Iqra, bacalah. Kita tidak nak bincanglah, bacalah ni apa maksud, mengikut huraiannya. Kita ambil asal, bacalah. Maka Nabi pun kata kepada malaikat, ma ana biqari'in. Terjemah di sini, saya tidak boleh membaca. Ada setengah ulama kata terjemah, ada setengah ulama lah. Sebab ini dalam Bukhari juga ni. Ma ana biqari'in boleh diterjemah, tidak salah dari segi bahasa Arab. Apa yang saya nak baca? Boleh juga terjemah gitu. Sebab nak baca-baca ni kena ada tag. Sebab Nabi tidak suruh sebut. Kalau sebut tak apa, tak ada tag pun boleh. Ni bila kata baca, Iqra ni kena ada tag. Jadi saya nak baca apa? Tu ada juga ulama kata begitu. Bila aku kata begitu, dia memeluk aku hingga terasa sesak nafas, tak boleh nak nyau. Mana kuat kat lah. Kemudian dia melepaskan aku. Selepas tu dia tak minta pula Iqra. Suruh pula aku baca. Aku pun kata tidak. Aku kata ma'ana biqari'in, saya tak tahu membaca ataupun nak baca apa. Kemudian dia memelukku untuk kali kedua. Aku rasa sesak nafas. Kemudian lepas tu dia lepas aku. Dia kata pula bacalah. Aku kata gitu juga. Saya tidak boleh membaca. Kemudian dia memelukku untuk kali ketiga, dan selepas tu kemudian dia melepaskan aku, dan selepas itulah baru dia ajar, bacalah dengan nama Tuhan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhan engkau yang telah menciptakan manusia daripada alaq, segumpal darah yang menempel. Dia segumpal darah yang menempel. Kalau tengok dalam syarah, maknanya darah asalnya cair jadi beku, dan darah itu dia nak terjemah beku pun tidak tepat sebenarnya. Darah itu dia jadi tidak cair tetapi dia lembut. Supaya hati itulah, dia bukan daging, dia darah asalnya. Gitulah jadi. Sebab tu dalam fiqh kan, mana darah yang halal, itulah darah yang halal dimakan. Tu hati itulah. Hati lembu kata, bukan hati-hati orang tak dia, hati lembu. Boleh walaupun darah. Sebab apa? Sebab dia sudah tidak seperti darah yang asal. Darah yang asal tu bersifat sail, mengalir. Dia ni tidak. Nak kata beku, kalau beku kerah. Tak. Sebab tu dia kata menempel tu, ana pun bahasa Indonesia lah tu. Tu. Sebab tu ana terjemah sini alaq, setengah ulama dia katakan darah yang tidak cair. Nak kata beku, tidak beku. Lembutlah, darah yang sudah tidak cair dan dia lembut. Itu maksudnya. Ni kena faham lah, dia peringkat nutfah, alaqah, mudghah tu kena faham lah. Tu dalam hadis pada sebut tu. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang maha mulia. Rupanya dia sebut tu. Baik, tak apalah, Nabi pun ikutlah. Kemudian ana habiskan sedikit lagi. Kemudian Rasulullah SAW kembali dalam keadaan hatinya takut. Dalam hadis tu digambar ketakut tu setara mana, pucak ke si. Dalam setengah dia pucak, lepas tu dia gok kepala bau, takut dah. Para Nabi ni berani jadi gok gitu, takut terlajak. Kemudian masuk ke rumahnya, menemui isteri dia Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha.
Dan dia kata kepada Khadijah, zammiluni, zammiluni, selimutlah aku. Jadi sejuk, orang takut jadi sejuk. Tu. Khadijah menyelimuti Nabi hinggalah rasa takut Nabi itu hilang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selepas tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Khadijah setelah memberitahukan masalahnya. Bila Nabi cerita pada Khadijah apa yang dia alami di Gua Hira tu, itu pengalaman pertama tu. Enggak masa tu malaikat tu dalam rupa manusia kecil ya, mula-mula masuk. Hak selepas tu berat lagi dia jumpa malaikat rupa asal. Sebelum dia masuk di kaki bukit Hira tu. Kaki tu duduk rapat di bumi tu, kepala rapat ke ufuk langit tu. Lepas tu Nabi kata sayap dia besar mungkin 300 sayap sebelah. Dan Nabi tengok dia terbang. Nabi kata dia terbang masa dia kebah sayap dia tu, supaya bunyi tarik rata atas batu. Cuba bayar. Takut lagi. Hak tu pun gerak juga kepala batu tu sebut dah. Takut Nabi. Hak ni rupa manusia ni. Bila Nabi cerita kepada Khadijah, Nabi kata, aku bimbang takut berlaku apa-apa pada aku. Saya bimbang kukuk berlaku apa-apa. Tak adanya peluk, lepas ni cekik peluk kau lepas ni no. Bimbang takut ada. Dia kebimbangnya. Hak ni pada dah kalau kita nak tahu bahawa Nabi ni dia tak tahu perkara gaib. Dia tak tahu. Tak apalah. Khadijah pun kata, bila Nabi sebut gitu, Khadijah kata, demi Allah, Nabi orang baik. Khadijah cerita beberapa sifat Nabi yang sudah dikenali oleh masyarakat. 5 perkara dia sebut. Pertama sekalinya dia panggil tasilur rahim. Engkau ni seorang yang suka menyambung silaturahim. Tahmilul kal, dan suka bantu orang susah, orang putus bekalan ke, dan suka wataksibul ma'dum, dan maknanya suka bantu orang apa ni kita terlantar, orang tidak bernasib baik. Tu dia suka bantu orang gitu. OKU ke. Kemudian dia suka memuliakan tetamu. Ini sifat yang menonjol dari Nabi. Dia suka bantu orang-orang yang ditimpa masalah. Membantu orang-orang yang ditimpa masalah. Jadi engkau ni lagu ni perangai sifat ni tak lah. Akan ditimpa ke musibah, akan berlaku apa-apa tidak baik. Ini cara counselling yang diberikan oleh Khadijah. Sebab tu cerita ni ulama masuk dalam bab termasuk keluarga bahagia, dia masuk cerita dalam bab keluarga bahagia. Gapo dia panggil? Di sini ana pun ada sebut. Jadi cerita ni dan ulama masuk ke hadis ni di bawah manaqib Khadijah. Kelebihan Khadijah. Gapo dia kelebihan dia? Dalam keadaan Nabi, keadaan begitu, dia boleh apa? Dia boleh menyelami perasaan Nabi, berempati dengan Nabi lah. Dia boleh pujuk Nabi, dia boleh sebut kebaikan Nabi. Dia sebagai kaunselor di sini, menyebabkan Nabi rasa tenang. Tidak kata orang kata itulah tak ada kerja duduk dalam gua dia suruh. Dia tidak kata gitu. Tak cakap royak dia kata. Dia tak dengar tua-tua pun. Dia tak kata gitu. Tapi mungkin kalau isteri lah dia kata gitu. Tapi kalau isteri kata gitu, kalau pok kita buat pun menasabah. Kalau anak-anak kata buat lagi. Jak muda pak tua tak ilah-ilah gang tu. Kalau buat zaman ni. Sebab orang pergi masjid dah wak kata dah. Orang tidak buat kerja nusuk rumah gitu. Kalau kata lah ni menasabah. Kalau Nabi dulu, alasan Khadijah tak kata gitu. Ni dimasukkan oleh ulama hadis ni di bawah. Ni salah satu ciri contoh keluarga bahagia. Baik, kemudian jadi Khadijah akhirnya membawa Nabi pergi menemui sepupu dia ni, Waraqah bin Naufal bin Asad Abdul Uzza, anak pakcik Khadijah ni, sepupu dia lah. Dia ni seorang penganut agama Nasrani pada zaman jahiliyah. Dia boleh menulis dengan bahasa Ibrani, dia boleh salin kitab Injil dalam bahasa Ibrani sesuai dengan kehendak Tuhan, dia boleh tulis. Dia ni orang alim lah. Begitu. Pada waktu itu usia Waraqah ni telah lanjut dan mata dia pun sudah buta dah pada waktu ni. Setengah ulama kata tidak siapa perekat buta lagi, tapi dia tengok tu pun dia tak nampak bayar gitu ya. Ada juga yang sebut gitu dalam syarah hadis.
Khadijah kata kepada sepupu dia ni, wahai anak pamanku, dengarkanlah perkataan dari anak saudaramu. Anak saudaramu ni, perkataan ini digunakan untuk bahasa lembut kepada orang tua. Sebab orang tua kan, awal dia panggil, dah awal. Itu bahasa lembut. Padahal Nabi jadi sepupu lah, sepupu sabit. Apa anak saudara, apa dia kata anak saudaramu ni, sepupu bukan anak saudara. Tapi orang Arab dia kecek gitu. Sebab orang Melayu dia juga. Bahasa naknya bahasa lembut tu. Oh ni anak kita ni, padahal tidak anak dia pun. Tapi kalau anak dia ngerti lah ke mana? Agak-agak kat lah. Tapi tak lah, ni bahasa lembut. Bahasa lembut. Takut kita jadi confused pula. Mana dia kata dari anak saudara dia? Tak ada ayat molek-molek sepupu. Itu biasa garak kecek gitu. Baik. Waraqah bertanya, wahai anak saudaraku, moga dia ni tua benar ni. Kalau kita lah ni awal ataupun anak muda, apa yang berlaku pada kamu? Lihat tu mana? Apa yang berlaku? Cuba cerita kan? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun ceritalah kepada dia apa yang dia alami. Habis dia cerita tu, selalu Waraqah kata, bila Waraqah dengar kenyataan daripada Nabi tu, dia pun kata ini adalah namus. Namus ni bahasa kita dulu. Namus ni mana Jibril. Oh, dia kata tu Jibril tu. Yang mana Jibril ni lah yang Allah turun kepada Nabi Musa. Dia kata lah ni Jibril ni. Mari jumpa mu. Bukan kata jin-jin kafir dak ni. Ni Jibril ni. Jibril ni lah namus. Hak ni lah Allah turun kepada Nabi Musa, menyampaikan wahyu pada Nabi Musa AS. Kemudian dia pun kata, alakah indahnya kalaulah saya pada waktu saya masih muda, anda saya masih hidup pada ketika kaum engkau mengeluarkan engkau dari kampung halaman engkau. Allah dia kata, betuahnya kalau aku sempat dengan ketika kamu dihalau daripada Mekah oleh puak kamu sendiri, oleh keluarga kamu sendiri. Dia kata begitu. Maknanya dia ni tahu betul tentang Nabi. Makna maklumat dalam kitab ni, kitab asal ni dia baca ni, dia boleh tahu cerita tentang Nabi. Di situlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam situ. Jadi poin Nabi agak orang panggil kata tegaknya, terkejut Nabinya. Poin akhir itulah. Mana kalau aku sempat dengan ketika masyarakat halau pun keluar daripada Mekah, tu Nabi kejut. Maka Rasulullah bertanya, apakah mereka akan menghalau saya dari kampung halaman saya? Waraqah kata, ya betul, engkau akan dihalau. Tidak ada orang yang membawa ajaran seperti yang kamu bawa, kecuali orang tersebut akan dimusuhi walaupun oleh keluarga dia sendiri. Kata Waraqah, saya berjanji, seandainya saya sempat dengan kamu pada hari itu, maka saya akan menjadi penolong engkau. Saya akan beri pertolongan yang maksimal. Tidak lama kemudian Waraqah meninggal dan wahyu mengalami, dia panggil fatratil wahyu. Wahyu terputus buat seketika. Ada kata nebula, tak tahu wahyu. Itu kita bincang semula. Baik, maknanya hadis ni, ini antara dalil bahawa Waraqah ni Islam. Ini antara dalil yang disebut oleh ulama, Waraqah ni Islam. Maknanya dia mengakui nubuwah Muhammad itu. Dia Islam. Dari Alqamah bin Qais, dia kata, ni ana habiskan di sini. Awal wahyu yang diterima para nabi adalah dalam mimpi semasa tidur. Itulah boleh dikata-kata Alqamah bin Qais. Jadi para nabi ni mula-mula terima wahyu semua dalam bentuk mimpi ketika tidur. Setelah hatinya tenang, barulah diturun kepada wahyu. Ini sebagai muqaddimah, sebagai permulaan. Orang panggil pengalaman pertama gitu, lah. Jadi selepas tu pengalaman kedua tu dalam bentuk lain. Kata Ibnu Katsir, pernyataan ini adalah dari Alqamah sendiri, tetapi sebuah pernyataan yang bagus didokong oleh apa yang sebelumnya dan apa yang sudah. Walaupun tidak ada dalil secara khusus sebut, tetapi hak ini boleh diterima berdasarkan kepada Nabi begitu. Kayak hak ni kan, ru'yah sadiqah tu mimpi fil manam semasa tidur. Tu mana boleh diterima. Boleh diterima. Nak kata ada dalil secara khusus, tidak ada. Itu kata Hafiz Ibn Katsir. Baik, seterusnya untuk minggu hadapan kita akan bincang tentang sejarah kenabian. Sejarah kenabian. Kita berhenti setakat itulah dulu. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.